Waktu berlalu begitu pantas, menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha. Tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca 1 juz Al-Quran, menambah hafalan 1 hari 1 ayat. Itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat. Semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tidak lama terasa menjadi 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan atau Nek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah. Ternyata tidak seberapa sedekah dan infak cuma sekadarnya. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada. Silaturrahim tidak pernah buat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut? Tambahkan usiaku ya Allah. Aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala, maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam menghadapi peperiksaan dan salam PKP. Bertemu lagi dengan cikgu dan juga rakan-rakan cikgu, iaitu bersama dengan slot bicara kaunselor Go to Success MGKK Perak Tengah dan juga dengan kerjasama Yayasan Pelajaran MARA. Okey, baiklah, di sini cikgu ingin perkenalkan sebuah sedikit tentang diri cikgu. Cikgu Siti Fatimah binti Abdullah daripada SMK Sultan Muhammad Shah Farid, ya. Cikgu guru bimbingan kaunseling di sana, dan suka untuk cikgu sharekan beberapa tips yang cikgu perlu pastinya terpanggil untuk berkongsi dengan anak-anak SPM pada tahun ini, kohort 2020, ya, untuk menguruskan masa yang agak kritikal sekarang, ya. Kalau ikutkan tu, sekarang ni kita dah masuk satu fasa sense of urgency ataupun fasa yang di dalam yang penuh dengan waktu yang sangat kritikal lah, ya. Okey, jadi cikgu ingin membawakan satu ayat Al-Quran di sini dalam surah Al-As ayat 1 sehingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr
Amin ya rabbal alamin. Okey, maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi untuk slot pada hari ini, Allah tu dah berikan kita 24 jam masa kepada hamba-Nya tanpa mengurangkan sedikit pun. Cuma kita ni sebagai hamba-Nya, sebagai manusia dan juga pelajar khususnya adalah pengurus terhadap masa yang telah diberikan, diamanahkan pada kita itu. Jadi kita cuba elakkan diri daripada menjadi hamba yang rugi, yalah, golongan yang rugi. Okey, cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu yang cikgu kasihi sekalian, SPM tinggal lagi berapa hari kalau dikirakan? Daripada hari ini, hari Rabu, 17 Februari, dia ada 5 hari lagi ya untuk menghadapi kertas pertama SPM pada 22 Februari, iaitu kertas bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi kita perlu berada di dalam satu zon yang bukan lagi zon selesa, yang mana selalu main game. Perlulah kurangkan ataupun stop dulu, sebab kita nak tinggalkan zon selesa kita. Leave our comfort zone. Kita berada di dalam zon urgency, sense of urgency. Jadi cukup ke ruang masa tu untuk uruskan kita punya masa belajar saat-saat akhir ni? Dengan nak solat lagi, dengan nak makan, minum lagi ya, dengan nak uruskan stres lagi. Cukup ke? Cukup, jawapannya. Janji kita pandai uruskan masa 24 jam yang Allah bagi tadi. Ya? Alright. 24 jam tu kita boleh uruskan dengan utamakan yang utama. Pertama sekali, masa belajar sendiri. Iaitu kita uruskan keutamaan waktu belajar tu. Ya? Masa solat 5 waktu tu jangan langgar. Sebab solat 5 waktu ni salah satu juga terapi kita sebagai umat Islam untuk kita reflectkan diri kita dan juga dapatkan kekuatan dalaman. Ya? Tambah lagi dengan aktiviti yang sunat, solat-sunat seperti solat hajat, solat duha ya. Jadi semua aktiviti spiritual ini, kerohanian ini dapat membantu kita untuk kekal tenang menjawab peperiksaan ya. Okey. Dah habis tentang waktu solat 5 waktu. Urus waktu solat tu, kena juga solat. Cuba cukupkan ya. Buat anak-anak murid cikgu dah SPM ni, maksudnya dah akhir balik, dah 17 tahun ya. Tahun ni 18 tahun. Awak sangat special. Ambil SPM pada umur 18 tahun ya. Tiada istilah lambat ataupun cepat, sebab kita sama-sama seluruh Malaysia mengambil CD pelajaran Malaysia pada umur 18 tahun. Hari ini dalam sejarah ya. Jadi kita kena rasa diri kita ni bertuah, beruntung walaupun dalam fasa diuji dengan musibah, tetapi kita berpegang kuat dengan ajaran agama kita boleh uruskan masa kita dengan baik, insya-Allah. Lagi satu, masa apa yang penting juga untuk kita sebagai murid. Kalau kita penat belajar ya, penat struggle, kita perlu ada masa untuk rehat, me time. Me time tu jangan lama-lama ya. Cukuplah kalau ikutkan nak tidur siang tu, Khairullah 10 minit waktu zuhur. Kita boleh lepas sebelum waktu zuhur 10 minit tidur, and then solat zuhur kita dah rasa cerdas sikit, insyaAllah. Janganlah lajak sampai petang tidur lepas asar lagi tak boleh ya, lagi tak boleh. Dia boleh mengundang penyakit. Dan waktu malam dapatkan tidur yang kualiti. Jangan lebih sangat kita study, struggle sampai esok kita tak boleh nak bangun ya. Dah lewat masuk dewan exam. Okay. Jadi waktu ideal yang tidur untuk dapatkan deep sleep ialah waktu jam 10:30 ke 11. Jadi masa tu semua make sure dah shut down lah. Dah shut down, cuba rehatkan diri, praktis rehatkan diri juga. Ikut sunnatullah, malam rehat, siang kita bekerja ataupun belajar, insyaAllah. Lepas tu kita kena uruskan juga masa riadah kita, sebab
jasmani kita perlukan aktiviti untuk bergerak. Kalau tak kita sendu, lesu. Jadi petang-petang tu kita boleh riadah. Senaman ringan lah. Seperti bersenam, nama kardio ke tabata, jogging ataupun badminton. Kawasan, kalau dalam kawasan asrama tu boleh main badminton kan, boleh main pingpong. Itu pun aktiviti fizikal wajib untuk kita untuk memenuhi keperluan hidup seorang pelajar, ya. Okey. Dan cikgu ingin highlightkan masa itu lebih berharga daripada emas. Sebab apa? Sebab masa tu dia takkan patah balik. Yang paling jauh sekali dengan kita ialah masa lalu. Buat apa kita nak terperangkap dengan masa lalu? Masa kita bawa kereta, macam cikgu lah bawa kereta kan, kita pandang cermin depan tu lagi besar daripada cermin sisi dan juga cermin belakang. Kita kena tengok ke depan, tak yang tengok ke belakang sangat. Kalau kita asyik tengok ke belakang, dia tengok masa lalu je. Apa yang jadi dengan kereta yang kita bawa? Boleh accident. Jadi hidup move forward, tiada istilah terlambat ataupun tak berguna dah, dan anda semua berharga. Jadikan masa tu lebih berharga lagi daripada emas. Okay? Okay, pepatah English proverb ada mengatakan time and tide wait for none. Masa tu memang tak tunggu orang. Jadi kita kena kejar masa ni, uruskan masa dengan baik. Allah dah bagi cantik 24 jam untuk kita. Jadi kalau setuju dengan peribahasa Inggeris ni, kenapa? Kita kena korbankan sikit. Sign out ataupun uninstall sahaja perisian-perisian di dalam handphone kita yang boleh menyebabkan kita lama balik di situ. Ya? Contohnya akaun gaming, akaun TikTok, akaun media sosial yang lain, Instagram, Facebook. Bukannya tak baik benda tu, sometimes boleh jadi baik dan sometimes boleh jadi tak baik. Ya? Umpama handphone ni diberikan pisau. Bila pisau kita guna, kita boleh belah buah dengan cantik, belah makanan dan boleh masak makanan tersebut. Tetapi kalau pisau tu kita salah guna, boleh mencederakan diri ataupun orang lain. Jadi berhati-hatilah menggunakan handphone, utamanya media sosial dan juga akaun gaming. Pastikan masa tu tak potong kita kena uruskan masa tersebut. Okay. Social media is the new marketing. Ya, betul. Social media ni cara macam mana nak tarik pelanggan saja. Kadang tu dia nak jual barang semua kan. Jadi kita baliklah kat situ daripada kita nak tengok mesej WhatsApp dia udah terbalik-balik dengan nak beli tu, nak beli ni, dan main game pula. Daripada situ sebenarnya kita tergolong dalam orang yang rugi. So sembahyang pun Allahu Akbar, rupanya dah nak masuk waktu Zuhur. Okay. Sehari sebelum peperiksaan, kita kena uruskan masa kita sehari sebelum peperiksaan tu apa perlu buat. Sehari sebelum peperiksaan kita kena uruskan masa kita untuk sediakan baju sekolah, kasut sekolah kita tu dengan kemas cantik teratur, alat tulis semua cukup, ya. Air, IC, slip peperiksaan, borang deklarasi kesihatan. Itu kini norma baru, kena gunakan borang deklarasi kesihatan, ya, untuk bolehkan kita masuk dewan exam. Kemudian kita mohonlah restu, doa dan tawakal kepada Allah, doa restu daripada ibu bapa, guru, minta maaf dengan rakan-rakan, halalkan makan minum, ya, halalkan ilmu segalanya, beradik-beradik pun kena maaf-maafkan supaya emosi kita tenang. Lepas tu makan makanan yang berkhasiat, tidur awal dan tidur kualiti yang saya cakap tadi lah, ya. Dan kalau kita bangun, tidur awal dan bangun, insya-Allah awal waktunya. Syaratnya sign out, log out, ataupun tak boleh sangat uninstall, ataupun bagilah mak pegang ataupun cikgu tolong pegangkan handphone saya untuk hari ni ataupun untuk 2 hari ni. Saya nak stay fokus dalam exam saya. Beritahu dengan kawan, sahaja aku fokus belajar, sahaja aku fokus untuk menghadapi peperiksaan kerana Allah Ta'ala. Niat terpenting, dah nak masuk dewan exam. Sejam sebelum masuk dewan exam tu, kita kena datang awal ke dewan.
dan juga waktu yang ditetapkan tu kena ada. Tak boleh dah lambat sampai cikgu kena call, sampai cikgu kena jemput ke rumah. Dan kita jawab pun dengan keadaan yang tak stabil, ya. Dan kita imbas suhu badan kita, pastikan betul-betul sihat. Kalau ada pening-pening sikit tu, sparelah ubat-ubat, minyak angin ke, insyaAllah lah pengawas baginya minyak angin, bawa kat dewan exam tu, bawa air. Kalau dapat makan gula-gula, pengawas bagi makan sikit, tapi jangan bersapam merata, okey? Kemudian kalau ada masalah, tolong angkat tangan beritahu pengawas peperiksaan ataupun guru bertugas. Okey, lagi satu, masa nak masuk melangkah dalam dewan tu, malaikat tu sebenarnya. Jadi, masuk dengan kaki kanan. InsyaAllah, dengan betul tu, kita dapat ilham sampai balik apa yang kita belajar tu, keluar balik dalam di atas kertas peperiksaan. InsyaAllah. Okey, dah masuk dalam dewan exam. Masa masuk dalam dewan exam dah, bila masuk duduk je tu, jangan pula kena tulis sini, ya. Duduk tenang, baca doa. Lepas tu, pastikan kita tengok kertas soalan tu betul kita dapat kertas soalannya. Dan kita buatlah uruskan masa kita. Jangan terlampau lama spend habiskan masa pada satu soalan. Check dulu semua soalan-soalan yang kita dapat. Lepas tu kita jawab soalan yang mudah dahulu. Gitu. Lepas tu barulah pada soalan yang kompleks. Jadi nak urus masa jawab kertas periksa tu pun sangat penting. Sebab masa tak lama, ya. Bukannya 3 jam, 4 jam, 2 jam setengah je. Jadi jawab tu urus masa dengan baik. Apa nak buat kalau ngantuk? Jangan tidur. Sebab tu cikgu suruh tidur awal, bangun awal. Kalau mengantuk, minum air ataupun angkat tangan minta keluar daripada dewan exam sekejap, basuh muka dan masuk balik dewan. Ada masalah, boleh. Dan kalau tak boleh juga kawal dah mengantuk sampai dah nak terlentang tu, okey, buat teknik pernafasan macam ni. Okey, tarik nafas, tahan, hembus perlahan. Tarik nafas biasa je, dalam hati tu zikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Hembus perlahan ikut hembus. InsyaAllah ngantuk tu kurang. Dan masa kita jawab exam tu, kita kena pakai mask kan. Jadi kalau macam tak selesa dengan mask tu, turunkan sikit daripada hidung. Betul. Tapi sekolah cikgu bekalkan face shield supaya tak ada gangguan lah, kurang oksigen nak menjawab exam. Jadi pakai face shield tu pun dah memadai. Bila kita keluar, kita pakai face mask. Okey, bagus. Dan kalau ngantuk juga tak tahan sangat, okey, buat senaman ringan, ya. Buat tangan macam ni. Tak ada masalah lah nanti buat macam ni. Buat senaman duduk je kan, sebab dia duduk terlampau lama. Lepas tu ada lagi satu, senaman mata. Bulatkan mata sebulat-bulat je. Kemudian pandang kanan, pandang kiri, pandang atas, pandang bawah. Jangan gerakkan kepala, ya. Lepas tu bulatkan betul-betul, kejar rapat-rapat. Okey, buka balik. Okey, kalau tak mahu sangat, pergilah keluar, basuh muka. Kalau ngantuk sangat dalam dewan exam. Yang penting kalau dah siap, janganlah kacau orang. Masa dah siap tu, cuba semak balik soalan dan juga jawapan kita, betul tak kita buat tu. Kalau nak tidur pun, tidur dalam iman lah, tidur ayam. Macam tu kan, jangan tidur sampai berdengkuk. Kalau setengah tu tidur sampai keluar air basi. Bayat. Tolonglah janganlah, ya. Okay. Percaya awak semua calon SPM yang special dan boleh urus masa dengan baik. Okay, masa lepas pemeriksaan, dah pengawas kata okey, masa dah tamat, tak pen, jangan masa tu betul. Siap bertarik-tarik kertas soalan dengan penceramah. Dengan penceramah, dengan pengawas tak nak bagi. Tak apa, letak pen, tawakal Allah, entah sana. Doa je lah. Semoga pemeriksa kertas nanti lembut hati memeriksa kertas saya. Amin Rabbal Alamin. Okey. Kalau lepas pada exam tu, ada exam lagi petang kan, kena uruskan masa betul-betul. Tak digalakkan balik. Ada setengah sekolah memang membuat polisi, tak boleh balik langsung, kena duduk dekat surau dan juga ambil makanan di dewan makan ataupun beli makanan di kantin. Kemudian rehat,
pada jam 2.30 akan ada exam seterusnya sebab risiko. Ya, kita masih lagi di bawah perintah kawalan pergerakan. Risikonya bila kita balik, takut tak sampai balik, tertidur ke, bila lah accident ke kan. Tapi kita doa yang baik-baik, insya-Allah akan dapat yang baik-baik. Kita ikut SOP, kita selamat. Okey, anda semua hebat. Okey. Cikgu rasa setakat ni saja kot perkongsian cikgu bersama dengan rakan-rakan cikgu untuk tips peperiksaan SPM 2020. Sekian saja. Yang baik itu datang pada Allah, yang kurang itu datang daripada Tuhan cikgu sendiri. Cikgu akhiri dengan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the best, do the best, and insyaAllah you are the best. Bye.